golongan yang suka mengkafirkan, dan kita tengok jadi fenomena, tak kunut, Wahabi sesat, masuk neraka. Sebab itu orang yang kadang-kadang dia kritik, yang diperoleh, dia kena baca fatwa-fatwa kita, dia peroleh. Hatta masalah kunut umpamanya, kita tak pernah kata dia satu qaul, dia sesat ke dia, kerana kunut adalah membawa qaul daripada Imam Syafi'i, imam mazhab yang besar, cuma tak diamalkan di negeri ini, diamalkan di tempat lain. Imam Malik dia kunut sebelum rokok, Imam Syafi'i selepas rokok, Imam Hanafi tak ada kunut, yakni kunut subuh saya maksudkan. Imam Hanbali tak ada kunut dalam mazhab. Kalau orang kunut pun bermazhab, yang tak kunut pun bermazhab. Yang kata tak kunut tak mazhab, dia tak tahu apa itu mazhab. Kalau mazhab, kesemuanya itu mazhab. Sebab itu kita menghalusi masalah-masalah yang seperti ini. Dan kemudian tonton tengok, kita baru hari raya umpamanya, khatib-khatib dia tengok di Perlis ni khutbah tu dia buat dua. Satu, siapa nak khutbah satu pun boleh, siapa nak khutbah dua pun boleh. Perbincangan bab khutbah satu dua ni sebelum saya lagi, zaman dulu, zaman Allah yarham Profesor Dr. Harun Din dalam jawatan kuasa fatwa lagi. Sebahagian kata satu, sebahagian kata dua. Ketika itu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Tuanku Putra putuskan tak apa, dua-dua boleh. Dia bila khilaf, raja pemerintah boleh buat keputusan dalam fiqh ni lah pasal dua-dua. Kemudian berlaku amalan satu khutbah, kemudian saya mari saya buat kembalikan dua-dua. Bukan saya kata hak sebelum, bagi dua-dua. Siapa nak khutbah satu pun boleh, khutbah dua pun boleh. Khutbah dua telah berlaku sebagai amalan umat Islam sejak dulu, walaupun mungkin dari segi dalilnya tidaklah begitu kuat, tetapi telah berlaku amalan sejak Al-Imam Syafi'i keluarkan, sebelum imam-imam pada generasi salaf yang awal. Bila ia berlaku amal yang seperti itu, kita tidak mendhaifkan ataupun tidak menolaknya mentah-mentah, boleh amalkan. Takbir raya umpamanya, memang dari segi sanad dan seumpamanya dua, Allahu Akbar dua, kuat dari segi sanad. Tapi telah berlaku amal di kalangan para sahabat, takbir yang berbagai-bagai, maka tiga pun boleh, dua pun boleh. Demikian suratul Kahf. Sebahagian para ulama mendhaifkan hadis baca suratul Kahf pada hari Jumaat. Dhaif mereka kata, di atas masalah, dan dulu saya pernah sebut dalam perbincangan sanad suratul Kahf. Tetapi seperti mana kata Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lebih alim, lebih dahulu pada Ibn Taymiyah, menyebut dalam Al-Um, benda tu berlaku di kalangan umat Islam sejak dulu baca suratul Kahf pada hari Jumaat, sejak generasi awal. Dan sukar dipahami, melainkan benda ini diambil daripada generasi demi generasi salaf. Hatta solat tarawih 20 rakaat. Masa saya datang mufti yang pertama dulu, antara benda yang saya keluarkan masa tu, boleh 20 rakaat. Bukan dia pelih dia tak boleh, tapi dia tak terbiasa. Nak 8 tak apa. Ada qaul para ulama yang menyebut 8. Tapi 20 telah berlaku generasi demi generasi. Kenapa nak buat 20? Boleh buat. Cumanya kalau orang dah masyarakat sekarang, dia kalau buat 20, yang tinggal pun 8 lah juga.
Lebih baiklah kita buat 8 yang mana baca tertib. Tapi untuk kata 20 ni tak berlaku, dah 20 telah berlaku dalam sejarah orang Islam sejak daripada awal. Dan mazhab Malik sampai 36 berbeza-beza pendapat. Telah berlaku amalan umat Islam dalam hal yang seperti itu. Sama juga orang tanya saya tentang Yasin yang dibaca kepada orang yang hampir mati. Ulama-ulama hadis mendhaifkan hadis itu, seperti mana yang pernah saya sebut. Tapi mereka menyebut hatta dalam Kasyful Khafa dan seumpamanya, hatta Ibn Taimiyah rahimahullah telah berlaku amalan di kalangan salaf membacanya. Mungkin dari segi teknikal sanad yang tidak kuat, tapi amalan yang dinukilkan daripada generasi demi generasi kan telah berlalu, yang bermula daripada generasi zaman awal para sahabat dan juga selepas itu. Maka semua hal ini apabila berlaku dalam fiqh, dia ada tasamuh, ada tolak ansur. Negeri seperti kita berhak mentarjihkan kaul yang dipilih di dalam pentadbiran. Pergi ke Kedah, pergi ke Selangor, mereka kunut semasa subuh. Dan kita tuan-tuan dengar kuliah di Perlis ni, sejak dulu kita beritahu kalau imam kunut, hendaklah kita pun kunut. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Mari ke tempat kita tidak kunut. Di atas kaul lagi 2 imam. Di dalam imam fiqh ahli sunnati wal jamaah, maka orang tidak kunut. Saya belum pernah dengar lagi orang Perlis pergi negeri lain, tengok tu imam tak kunut, dia duduk belakang, subhanallah, subhanallah. Kita tak pernah dengar. Tapi ada orang, dia main ke Perlis, dia buat terkejut 6 hari 6 malam, tak kunut. Aku balik qadha. Alhamdulillah, kita mengajar sadrul rah, dada yang luas di dalam fiqh. Saya beritahu, walaupun ada perbezaan pandangan fiqh, tapi orang di Perlis tahu ini pandangan fiqh yang mu'tabar di kalangan ulama. Tak pernah ada 2 imam solat disebabkan kerana seorang nak kunut, seorang tak kunut. Tak ada. Tapi bab lain, negeri lain, wallahu ta'ala alam, saya pernah dengar cerita sembahyang 2 imam lah. Kerana walaupun umum, tak ada orang Perlis pergi tegak terkejut tu imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, terkejut. Allah, bismillah, tu imam tak terkejut. Di Perlis kami tak dengar bismillah, dia tak terkejut. Dia tahu itu khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau tak biasa terlatih, dia main Perlis, dia terkejut. Tu imam tak bismillah, jadilah Fatihah tak cukup ayat. Tu imam tak sah salat, dia kata. Tapi dia pergi Masjidil Haram, dia pergi Masjid Nabi, dia salat, dia tak sah. Sah sebab dia jauh daripada kita. Rupanya sah berdasarkan kepada lokasi negeri, ataupun mereka pun sebenarnya mufarakah juga tu imam sebab tak kunut. Siapa yang duduk di Jordan, dia tahu macam-macam salat tak kunut, ada tempat kunut, ada tak kunut. Saya di Abdul Rahman bin Auf, Syekh Salah tak kunut, rahimahullah Khalid, Syekh Salah Khalid tak kunut. Masa Syekh Safar musafir, ada orang ganti, dia kunut, orang tua tu kunut. Saya masih ingat masa tu. Satu kampung buat terkejut, pasal dia pun tak bisa dengan kunut. Tapi dia bagi tak ada Syafi'i, aku Syafi'i, tak adalah isu. Dia hujah dan ada innama ju'ila al-imam liyu'tamma. Saya bagi tahu hatta kepada orang-orang yang mungkin mentarjihkan, setuju dengan tarjihat yang kita buat di Perlis, kalau dia menjadi imam di negeri yang ulul amri yang memerintahkan supaya kunut subuh, dia hendaklah kunut, taatkan ulul amri dalam hal itu, kerana itu bukan perkara yang mungkar.
Kena ada orang tanya, saya ni jadi tu imam di Selangor macam mana? Saya duduk tak kunut di rumah. Kunut. Kerana itu perintah ulil amri di situ, dan ia bukan sesuatu yang munkar. Bismillah dengan jahar, kerana itu juga qaul yang muktabar di kalangan imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Telah dipilih oleh ulil amri qaul mensirkan bismillah dan tidak kunut berterusan waktu subuh. Dada Islam lebih luas daripada golongan yang suka mengkafirkan, dan kita tengok jadi fenomena, tak kunut, Wahabi sesat, masuk neraka. Tak semayang tak apa, tapi jangan tak semayang pergi kunut. Dia takut. Macam-macam ada. Sebab itu maka ini adalah keluasan fiqh yang disebut, saya nak sebut dalam hal ni apabila kita membaca hal-hal khilaf di kalangan para ulama.